Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar bidang akidah bagi subjek pendidikan Islam tahun 2 bagi tajuk Malaikat yang Setia. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai tanda sokongan di atas penerbitan video-video yang akan datang. Baiklah, mari kita baca dan fikirkan. Pantun. Tugas diberi sebagai ketua, sampaikan wahyu kepada Nabi. Boleh berubah pelbagai rupa, cuba teka siapakah ini. Jibril. Mari kita fikirkan, bagaimanakah para malaikat menjalankan tugas mereka? Cuba kita fikirkan. Info, malaikat Jibril, malaikat Jibrail juga disebut Jibril. Nilai bersikap jujur, lambang peribadi mulia. Baiklah, mari kita baca dan fahami. Apakah dia malaikat? Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, iaitu tidak lelaki dan tidak perempuan. Mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Dalil Al-Quran tentang malaikat ini iaitu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Info, bilangan malaikat terlalu banyak. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Baiklah, apakah nama-nama malaikat itu yang wajib kita ketahui dan apakah tugas-tugas mereka? Baiklah, yang pertama, Jibrail bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian Mikail, yang kedua Mikail, itu yang bertugas menurunkan hujan dan juga menurunkan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Nanti hari kiamat, sebelum berlakunya kiamat, maka akan ditiup ke sangkakala yang pertama. Semua makhluk akan mati. Kemudian ditiup pula sangkakala yang kedua, iaitu kebangkitan semula makhluk di hari akhirat nanti untuk kepada mahsyar. Kemudian malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Semua nyawa, baik manusia, jin, hatta malaikat sekalipun, dialah yang mencabut nyawa. Kemudian malaikat Raqib bertugas mencatat amalan kebaikan kita. Setiap amalan, setiap perkataan, setiap perbuatan kita, semuanya dicatat oleh malaikat Raqib, iaitu mencatat amalan yang baik. Kemudian satu lagi malaikat yang mencatat amalan yang buruk, iaitu malaikat Atid. Segala amalan buruk kita, segala perkataan, perbuatan kita, semua dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian malaikat Ridwan, itu bertugas menjaga syurga. Kemudian malaikat Malik
iaitu menjaga neraka nanti di akhirat nanti. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, yang ke-9 dan yang ke-10, iaitu menyoal orang yang mati di alam kubur. Baiklah, mari kita baca dan hayati. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Tindakan malaikat Jibril itu kaitan dengan malaikat dan tugas, iaitu malaikat Jibril. Bila kita beriman dengan malaikat Jibril, maka kita akan sentiasa membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itu merupakan kalam Allah dan diturunkan melalui wahyu. Wahyu, siapa yang menurunkan wahyu? Iaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Israel, iaitu menziarahi orang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, maka kita akan mengingati bahawa orang yang sakit biasanya yang koma, yang nazak itu, dia kesudahannya dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kemudian malaikat Israfil bersikap sederhana dalam kehidupan. Itu bila kita ingat malaikat Israfil, di mana sekiranya kita keterlaluan dalam kehidupan kita, iaitu seperti kita berboros, menggunakan harta ataupun duit, makanan yang tak sepatutnya kita bazirkan, maka kita kena ingat ada malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Ketika itu, walaupun harta kita banyak, maka tidak berguna apa-apa lagi sekiranya kita sudah meninggal dunia. Bila malaikat Israfil mencabut nyawa, bila malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian malaikat Mikail, tindakan kita sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Kerana kita ingat semua rezeki kita ni adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah malaikat yang menurunkan hujan dan rezeki? Iaitu malaikat Mikail. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Bila kita tindakan kita, bila kita menziarahi kubur, maka kita kena ingat ada dua malaikat yang akan menyoal seorang orang dalam kubur, orang yang mati dalam kubur itu. Kemudian malaikat Raqib, tindakan kita akan sentiasa melakukan kebaikan, kerana kita ingat bahawa ada malaikat Raqib yang sedang mencatat amalan kebaikan kita. Kemudian malaikat Atid, iaitu kita menjauhi dosa dan maksiat, kerana dia menulis setiap dosa, setiap benda yang tidak baik dilakukan oleh kita. Kemudian malaikat Ridwan dan Malik. Bila kita ingat tindakan kita, apakah tugas malaikat Ridwan dan malaikat Malik, iaitu menjaga syurga dan neraka, maka kita akan berusaha untuk menjadi ahli syurga dan menghindari perbuatan ahli neraka. Baiklah, sebagai mengasah minda, mari kita sama-sama bincangkan latihan ini. Yang pertama, bersama-sama dengan rakan kamu, sebutkan nama-nama malaikat yang telah kamu pelajari. Berapa bilangan malaikat itu? Itu 10. Apakah nama-nama malaikat itu?
dan cuba sebutkan juga tugas-tugas mereka. Yang kedua, jalankan aktiviti persembahan nasyid 10 malaikat antara kumpulan dalam kelas kamu. Yang ketiga, bincang situasi berikut, iaitu Basri rajin membaca Al-Quran. Bagus. Dia juga selalu bersedekah. Bagus. Dan menolong kawan-kawannya. Bagus. Dia tidak suka bercakap bohong. Bagus. Jadi Basri ini seorang murid yang baik, seorang murid yang rajin. Jadi ada 4 perkara yang dia lakukan, iaitu membaca Al-Quran yang pertama, yang kedua selalu bersedekah, yang ketiga memberi pertolongan kepada kawan-kawan, yang keempat dia tidak bercakap bohong. Jadi berdasarkan situasi di atas, apakah yang mendorong Basri melakukan amalan kebaikan? Kaitkan dengan tajuk pelajaran. Perkara yang mendorong Basri melakukan kebaikan ini kerana dia yakin dan dia beriman bahawasanya ada malaikat-malaikat, dan antara malaikat yang mencatat amalan kebaikan kita iaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid yang mencatat keburukan, kejahatan kita. Jadi setakat itu saja pelajaran kita pada kali ini. Ustaz harap anak-anak semua dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.